Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rusulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah, ya Razak ya Razak ya Razak, ya Alim ya Alim ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-An'am ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Baik. Kita sentuh sikit tentang tajwid, tajwid sikit ya. Ayat yang pertama tadi wa minhum dia kena dengung. Mim ada sabdu situ, ada tanwin. Wa minhum man yastami'u ilaik. Yang kata wa minhum man ya. Wa minhum man yastami'u ilaik. Lepas tu nun tu dia ada sabdu. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan. Nun tu satu. Ay yafqahu, tengok. Ay yafqahu. Fi adhanihim waqra. Jadi waqra tu qaf, waw dengan qaf mati. Waqra. Qaf tu bunyi, ra tu ada baris atas, baris dua. Kemudian ada huruf alif. Alif tu mati. Jadi kalau kita nak berhenti, kita kena kata waqra. Qalqalahnya ialah waqaf. Kalau nak sambung waqram wa in yarau. Kita nak sambung. Jadi gini kita belajar sikit-sikit lah. Lepas tu
Bila kita baca pula, kita sama pula dah. Baca sikit-sikit dah. Gini, sayanya daripada pengalaman lah, kawan-kawan saya ni yang sebaya dengan saya ni, ramai yang tak pandai baca Quran. Ramai di antara mereka tu orang baik-baik, orang yang semayang tak tinggal, ikut tauhid lah pada. Tapi bila ajak belajar tafsir, tak nak datang kerana tak pandai membaca. Nah, jadi ajaklah siapa-siapa yang tak pandai membaca Quran tu dia datang. Orang-orang yang engkar pada Allah akan senantiasa melarang siapa-siapa daripada belajar tafsir Al-Quran. Mereka selalu melarang, iaitu contohnya kamu ni baca Fatihah betul-betul lagi. Allah nak belajar tafsir Quran pula. Dia orang yang cakap itu dia menghalang. Walladzina yasuddu an sabilillah, dan orang-orang yang menyekat orang lain daripada jalan Allah. Ini jalan Allah ni dosa besar. Jalan Allah ni orang yang menghalang daripada jalan Allah ni dosa besar. Dosa besar. Dan tidak ada lebih zalim lebih daripada satu orang yang menghalang orang lain daripada jalan Allah. Antara jalan Allahnya ialah dia menghalang orang daripada belajar Quran. Saya ulang ya, ada yang dah dengar, ada yang belum lagi. Quran ni diturunkan kepada suatu orang Nabi yang tak pandai membaca menulis. Dia panggil Nabi yang ummi. Kepada kaum yang ummi. Kaum dia juga orang tak pandai membaca menulis. Sehinggalah berlaku perang Badar. Berlaku perang Badar di mana 70 pemuka-pemuka musyrikin itu dibunuh. Dan 70 lagi ditangkap. Dan selepas mesyuarat, reka-reka cerita adik inilah, reka-reka saja, iaitu selepas mesyuarat maka dibuat keputusan. Nabi buat keputusan lepas mesyuarat dengan sahabat-sahabat Nabi, siapa-siapa yang boleh bayar pampasan, tebus diri, boleh bebas. Ni anak beranak Nabi lah, kau ni yang kena tangkap musyrikin kau. Anak beranak dia, pupu dia, dua pupu dia. Perang Badar. Maksudnya saya nak Abbas kena tangkap tu masa tu kena tangkap, tapi dia masuk Islam. Pak kena tangkap dia masuk Islam. Jadi dia dibebaskan kerana masuk Islam. Yang lain dibebaskan kerana bayar pempasan. Tetapi kebanyakan daripada musyrikin Mekahnya tidak boleh bayar pempasan. Maka hukumnya ialah siapa-siapa yang pandai membaca menulis mengajar sahabat Nabi, 10 orang membaca menulis sampai pandai. Kalau dia sudah ajar 10 orang membaca menulis sampai pandai, maka dibebaskan sahabat Nabi. Jadi bolehlah kita kata 70 orang pemuka Quraisy tu, pemuka musyrik tu, mengajar 700 sahabat Nabi pandai membaca menulis. Jadi dia pandai membaca menulis ni iaitu 15 tahun hijrah. Lepas 15 tahun turun wahyu, tahun kedua hijrah. Perang Badar tahun 2 hijrah. Tahun 2 hijrah. Dan masa perang Badar tu tidaklah Nabi semaya ajak nak perang Badar tu. Nah, sahabat Nabi mana-mana pun tak semaya ajak. Berjemaah. Seorang pun tidak, berjemaah pun tidak. Seorang yang kita tahu semaya tak semaya. Kalau dia semaya, sahabat Nabi akan beritahu dalam hadis ada. Kami masa Rasulullah masa perang dulu, kami semaya ajak dulu nak jaga diri daripada dibunuh apa-apa. Lepas tu perang ni pada bulan 17 Ramadan, bulan puasa. Bulan puasa perang. Kita akan belajar tentang detail dia dalam surah Anfal. Surah Anfal. Baik. Habis itu ya. Jadi ajaklah siapa-siapa walaupun tak pandai baca menulis, walaupun dia ni hukum-hukum tak reti apa semua. Dia mengaku dia jahil ke apa, mari belajar. Sekejap ya. Sahabat Nabi masuk Islam umur 70 baru belajar tafsir Quran dan hafal. Belajar kemudian hafal. Nah. Jadi kita
kita ni orang pandai baca menulis, cuma kita tak pandai baca Quran je. Jadi pertama-tamanya macam kita belajar baca sikit-sikit ni, baca sikit-sikit macam tadi kan. Jadi ikutlah, jangan malulah. Jangan malulah nak baca sekali tu. Nah, ada silap sikit-sikit tu lama-lama akan pandai baca. Insya-Allah. Ayat yang kita baca malam ni ialah wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan. Ini saya beritahu rekan-rekan dulu maksud ayat apa terjemahan ayat. Ada di antara manusia tu yang engkar pada Allah, dia kufur pada Allah tu, dia ada orang yang datang nak mendengar-dengar pada kamu wahai Muhammad. Dengar Nabi ajarlah, mari nak dengar. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan, dan kami jadikan ke atas hati-hati mereka tutupan. Wa an yaqahu wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan dan mereka tidak memahami, kerana pada telinga-telinga mereka tu ada sumbatan. Right. Jadi dia ni tengok ayat ni, dia datang nak dengar Nabi mengajar Quran, mengajar tafsir Quran lah, macam kita ni. Tetapi Allah Ta'ala sudah adakan, jadikan atas hati mereka tu akinatan, jatuh satu tutupan. Di telinga mereka dia tak dapat faham kerana di telinga mereka ada sumbatan. Apa maksud ni? Iaitu gini, maksudnya ada dalam surah Yunus kalau silap ayat macam ni. Ada di antara mereka tu dia datang nak dengar Nabi. Dia bukan nak mari belajar, nak mari dengar-dengar. Nak cari benda salah. Mari nak dengar ni, mari nak cari benda salah. Ada satu lagi ayat ialah ada di wa minhum man yanzuru ilaik. Ada di antara mereka yang datang nak tengok-tengok pada kamu Muhammad, nak tengok apa yang Nabi buat. Maknanya nak cari kesalahan. Ini pun sama. Wa minhum man yastami'u ilaik. Ada di antara mereka yang datang tu untuk mendengar-dengar kepada kamu untuk cari kesalahan. Dia bukan mari nak belajar, dia mari nak kritik. Nak cari salah. Orang macam ni, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan, maka kami jadikan ke atas hati-hati mereka tutupan. Ayyaqahu wa fi adhanihim waqra, dan supaya dia tidak boleh memahami lagi, kerana dalam hati-hati mereka itu ada, pada telinga-telinga mereka tu ada sumbatan rohani sini. Tutupan rohani. Daripada menerima ajakan tauhid ni dia tak boleh terima. Mendengar ajakan tauhid tak boleh dengar. Itu makna dia waqra. Wa in yarau kull ayatin, dan apabila diperlihatkan kepada mereka tu, apabila mereka melihat sekiranya mereka melihat setiap ayat tanda-tanda tauhid, setiap ayat yang ada tanda-tanda bukti tauhid pada Allah, mengesa pada Allah, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman dengan ayat tadi. Mereka akan kata, ini tidak ajaran tok guru kita ni. Dia akan kata gitu. Di Kelantan sana ada pelajar-pelajar kita mula pergi beritahu saudara mara dia. Bila dibaca ayat Quran tu, dia kata, betul dah kamu kata ni, betul dah tu. Tapi bila dibaca tafsir tu, bila dia beritahu makna sebenar perkataan tu, dia kata tak boleh. Tak setuju ni lah kami. Takkan dah guru tu salah. Gitu. Nah. Jadi wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, dan apabila mereka melihat setiap ayat yang ada tanda bukti ke atas keesaan Allah, tentang tauhid ni, tentang mengesa pada Allah, tentang sembahyang tak ada masalah.
tentang baca wirid tak ada masalah. Hukum hakam tak ada masalahnya. Bila ajak tentang tauhid, mengesah kepada Allah, berhenti daripada buat syirik ni, maka mereka tidak nak beriman. Itu tanda dia. Dia datang mendengar tapi syirik buat juga lagi. Itu maknanya dia datang kerana tidak nak mendengar, tetapi dia nak cari, nak kritik. Ayat macam ni banyak kali kita akan jumpa. Hatta idza ja'uka, sehingga apabila mereka datang berjumpa kamu Muhammad, ya Muhammad, yujadilunaka, mereka akan membantah kamu sambil berkata yaqulul ladzina kafaru, sambil orang-orang yang engkar tadi, yang kafir itu berkata, in hadza, tidaklah ini, illa asatirul awwalin, melainkan dongengan orang-orang dulu kala. Ni tok guru kita tidak ajar gini ni. Tak ajar gini ni. Ni cerita karut ni. Tak usah belajar lah dengan dia. Ni cerita karut. Ni benar ya. Orang yang membantah ayat Quran ni, bantah satu tu kufur dah. Kufur dah. Lepas tu ada setengah pula kata begini, kami tak setuju dengan kami tak setuju dengan tafsir kamu ni. Ada ayat Quran dia. Ada ayat Quran. Itu silapnya surah Yunus juga. Ada di antara mereka yang kami lupakan hati daripada mengingati kami. Orang-orang yang kami lupa akan mengingati kami akan berkata, bawa mari iti bi Quran ni, bawa mari Quran, bawa mari tafsir Quran bi ghairi hadza, bukan tafsir macam ni, atau badilhu kamu, atau kamu ubah saja makna dia. Surah Yunus. Saya tak ingat nombor surah, nombor ayat tu tak ingat, cuma ayatnya ialah dia kata ayat-ayat tadi dia suruh ubah. Mana bila bila dengar dia faham, cuma dia tak nak terima. Bila tak nak terima, engkar faham tapi engkar tak nak terima degil tu, itu dia panggil kufur. Wahum yanhauna, dan mereka melarang orang lain anhu, daripada ajakan tauhid itu. Hu situ rujuk kepada ajakan mengesahkan Allah Ta'ala. Ibadat hanya pada Allah, doa hanya pada Allah. Bila kita pergi cakap kata doa, tak boleh pakai perantaraan, dia marah. Ni contohnya, kita kata tak boleh ni semaya ajak jemaah ni, tak boleh ni pakai perantaraan ni macam orang Hindu, Buddha ni, macam Kristian ni. Dia marah situ. Bila kita kata yang Hindu, Buddha tu dia mendengar. Tapi bila kita kata jangan kita buat, tu dia marah. Dia marah situ. Ya? Ubudullah. Sembahlah kamu kepada Allah Ta'ala saja. Doalah kamu kepada Allah Ta'ala saja. Puja, doa, ibadat. Nanti saya baca lah. Puja. Ud'u. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah, dipuja, didoa, dibuat ibadat, dibuat zikir, dibuat nazar, dibuat sumpah, bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah saja boleh. Kalau bersumpah dengan cahaya lampu, saya bersumpah dengan cahaya lampu ni, saya berjumpa tengah matahari tengah naik ni, itu adalah syirik pada Allah Ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk, sumpah dengan bini ke, dengan nama bini ke, dengan nama anak ke, dengan nama mak ke, tak kira. Sumpah dengan nama Nabi Muhammad pun tak boleh. Sumpah hanya dengan nama Allah Ta'ala saja. Sumpah dengan Kaabah pun tak boleh lagi. Sumpah hanya dengan nama Allah Ta'ala saja boleh. Jadi nazar bersumpah, iktikaf hanya pada Allah. Memula buat kerja dengan nama Allah. Bismillah, kita nak makan bismillah, nak sembelih bismillah, semua dengan nama Allah belakang.
Tidak boleh dengan benda lain, tak boleh lah. Ibadat hanya pada Allah Ta'ala saja. Zikir hanya pada Allah Ta'ala saja. Bila kita kata jangan kamu zikir kepada Nabi Muhammad, bila kata macam tu marah. Bila kita kata zikir hanya pada Allah, ya, terima ya tu. Terima ya tu. Tapi jangan kamu zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kamu zikir gitu, jangan. Itu ambil Nabi sebagai Tuhan tu, campurkan dengan Tuhan tu. Bila kata gitu tu marah masa tu. Lebih-lebih lagi kalau kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini 400,000 di Kelantan dan selain seluruh negara kita ni, yang negeri lain ni agak-agak dalam 300,000 agak-agak. Yang baca ni tiap-tiap hari. Dan mereka ni tak pernah tinggal semayang ni belakang ni pok ni. Lepas subuh. Lepas subuh tu di masjid. Buat ni pula atas masjid ni. Wirid lain apa, zikir lain bersama Allah Ta'ala juga, iaitu tentang Nabi Muhammad itu. La ilaha illallah hul malikul haqqum mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adu amin. Iaitu ini perkataan ada di kubur Nabi. Di tempat ukir tu, ada belah atas tu. Bukan ayat Quran, iaitu pujian-pujian pada Nabi je. Bukan ayat Quran pun, bukan ada Nabi pun. Ambil dah galau balik. Dah baca wirid dah. Lepas tu ada tok guru pula kata, baca banyak ni boleh pandai tak benda ni boleh dapat boleh ong ni macam-macam ong pula. Ini terlibat benda ni ialah di kalangan pokok tasawuf dan pokok tarekat dan pokok ahli wirid lah biasa. Karena Quran ni tak belajar, tafsir Quran tak belajar, di Nabi tak belajar. Tanya untuk guru mereka sendiri yang buat benda ni, adakah dia belajar tafsir Quran? Dia tak belajar. Kita tasawuf ni depa. Saya 20 tahun belajar tasawuf. Ni waktu 10 tahun, ini 12 tahun. Ni saya belajar pondok 10 tahun. Saya belajar pondok 15 tahun. Saya belajar pondok 20 tahun. Tok guru saya 30 tahun. Dia tak boleh cerita. Dia kena cerita tahun. Mana macam kita lah. Kita belajar di sekolah 20 tahun saya belajar di sekolah. Awak belajar apa? Kalau kita tanya awak belajar apa di sekolah 20 tahun ni? Ni masalah besar. Dia wahyu Allah Ta'ala. Macam orang ahli sunnah yang pula. Dia bila tanya, awak belajar tafsir Quran dah? Belajar dah. Saya baru habis 2 juzuk. Saya baru habis 10 juzuk. Saya baru habis 15. Begitulah orang ahli sunnah. Saya baru belajar Bulughul Maram, saya baru belajar Riyadhus Shalihin, saya baru habis itu. Kitab Mishkatul Masabih baru start belajar. Contoh-contoh. Saya belum lagi belajar kitab sah, gitu. Muslim Bukhari ni kalau belajar betul dia ambil masa 3 tahun lebih kurang. Habis semua sekali. Semua sekali. Kutubus Sittah 6 kitab. Habis. Tapi sebelum belajar hadis tu kena belajar tafsir dulu, kena khatam tafsir dulu sekali. Baru boleh belajar kitab hadis. Akidah kena betul dulu, baru boleh belajar hadis. Pasal hadis tu payah lagi, payah pada Quran. Quran ni Tuhan buat. Hadis tu kata-kata Nabi dan kata-kata sahabat Nabi berita tentang hadis-hadis. Wallahu a'lam ya. Baik. Wahum yanhauna anhu. Mereka mencegah orang lain daripada mendengar ajakan tauhid. Wa yan'auna anhu. Mereka sendiri menjauhi diri daripada faham tauhid. Tengok. Mana tafsir Quran dia tak belajar. Tok guru dia tu. Tok guru dia. Tafsir Quran tak belajar, hadis Nabi tak belajar. Bila cakap hadis apa awak belajar? Saya belajar mustikah hadis. Saya belajar hadis 40, Arba'in Nawawi. Saya baca Riyadhus Shalihin. Dia kata gitu ya. Di Terengganu nak jadi qadhi Bulughul Maram. Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram di madrasah kita untuk pelajar awal. Masa tengah dia belajar tafsir Quran tu dia belajar Bulughul Maram dulu. Okey ya. Jadi mereka sendiri mereka sekat orang lain daripada belajar, mereka sendiri menjauhi diri daripada belajar. Ajakan tauhid ni.
wa in yuhlikuna illa anfusahum, dan tidaklah mereka membinasakan, melainkan mereka membinasakan diri mereka sendiri saja. Iaitu mereka sendiri itu tentang mengesahkan Allah Ta'ala ni tak tahu. Saya beri contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu saja Tuhan aku sembah. Pada kamu saja Tuhan aku nak minta tolong, menyempurnakan segala masalahku, menyelesaikan segala masalahku, dan menyempurnakan segala hajatku. Dua perkara ni tak kira lah Melayu, Cina, apa tak kira, bangsa apa tak kira. Semua bila berdoa pada Allah Ta'ala ni dua perkara aja, iaitu ajak nak suruh Tuhan penuhkan, masalah nak suruh Tuhan selesaikan. Masalah berbagai jenis, ajak berbagai jenis, nak suruh selesai itu. Kepada kamu saja Tuhan aku nak minta doa. Tetapi dianya minta tolong satu orang tu guru, satu orang ustaz. Yang herannya ustaz dan tok guru sana ni bila cakap tentang sifat 20 ni, Tuhan Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha semua ni, Sami', Basir, Kalam, apa semua ni, dia tahu semua ni. Dia tahu semua. Ayat Qurannya ialah alladzina ataina walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah diberi pada mereka kitab Quran, ya'rifunahu, kitab Taurat, Injil, Zabur. Ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi Muhammad tu, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal diri anak-anak mereka. Kalau kita kata ayat tadi, kitab tadi rujuk pada Quran, mereka dan orang-orang yang telah diberi Quran pada mereka. Kitab tu kitab Quran. Pasal Tuhan tak beritahu kitab apa. Jadi dalam hadisnya beritahu kitab tu Taurat, Injil, Zabur. Dalam itu kalau kita tafsir itu tak ada masalah apa, dan khusus itu rujuk pada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita kata Quran, orang yang telah diberi Quran, ya'rifunahu, mereka akan kenal yang membuat Quran tu siapa? Allah Ta'ala. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Bila kita tanya Tuhan, sifat Tuhan, dia kata apa? Tuhan Maha mengetahui, dia akan boleh cerita. Alim Tuhan tu, dia akan boleh cerita satu. Sami' tu mendengar tu, dia boleh cerita gini-gini. Basar Tuhan tu, dia boleh cerita Maha melihatnya begini. Tuhan Maha beri rahmat, apa semua dia boleh cerita lah. Tetapi tentang syirik pada Allah Ta'ala dia sendiri buat. Ni masalah besar. Contohnya, dia syekh semaya ajak ni. Ni hak pelik kan. Ni hak pelik sekali. Dia jadi syekh pula dah. Sepatutnya dah ada reti kan. Nah, Bawa tauhid dah. bawalah tauhid tu yang dah kita belajar dah. Tetapi mereka tu seolah-olah macam ni. Apabila di telinga mereka tak ada sumbuatan. Di hati mereka tu akinatan, satu tutupan rohani daripada faham tauhid tu. Dia cerita sekerat kan ni. Tentang Tuhan ni dia cerita sekerat saja, iaitu Tuhan yang begini, semua cerita. Semua yang tu okey semua sekali. Tentang mensyirik pada Allah Ta'ala tu, berujuk pada sifat tu. Contoh Tuhan Maha mengetahui. Dia akan cerita Tuhan akan mengetahui ni begini, semua sekali tu detail. Tiba-tiba dia ajar pada murid dia, tu guru tu boleh tahu juga kalau boleh tahu dalam hati orang. Tu syirik Maha mengetahui dah. Nak beringat sikit nak jumpa tu guru tu, dia tahu tu niat kita tu. Beringat sikit dengan dia tu boleh dengar tu kita tu. Lalu ni dia tu. Nampak? Jadi tentang sifat 20 boleh cerita semua sekali. Tentang syirik pada Allah, dia sendiri pun tak nampak. Bila dia ajak pada tauhid, dialah yang larang orang lain. Dia, orang ni kot. Ayat ni kata silapnya surah ni ataupun surah Araf. Kalau silap ayat saya baca. Baik. Jadi dia sekat orang dan dia sendiri melarang diri dia sendiri daripada belajar. Wa in yuhliku